wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua sahabat trader. Hari ini saya ingin tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk anda trade menggunakan ZK Profit Station ini untuk kaedah intraday ataupun swing, di mana kita cari TP yang lebih jauh lah berbanding dengan scalping. Untuk pengetahuan anda, selain daripada anda boleh anda boleh trade kaedah scalping ataupun teknik scalping menggunakan ZK Profit Station ini, anda juga boleh menggunakan ZK Profit Station ini untuk method ataupun kaedah intraday ataupun swing. Okey, caranya sangat mudah. Sebelum saya tunjukkan, saya ingin terangkan dulu apa itu ZK Profit Station ini. Apabila anda mendapatkan ZK Profit Station ini, anda akan memperolehi 5 indikator, iaitu ZK Daily Pivot, level 3, kenapa level 3 ini adalah yang ketiga, di mana saya telah upgrade dari level 1 hingga ke level 3. Kemudian anda dapat ZK Power of Trend Line, anda juga dapat ZK Trend Guide, anda juga dapat ZK Line Stock, dan juga anda juga akan dapat ZK Bolek Alert. Kelima-lima indikator ini kita bangunkan dan kita gabungkan menjadi satu, iaitu ZK Profit Station. Kelima-lima ini adalah ianya akan membantu anda, memudahkan anda untuk trade. Dan dalam video ini saya tunjukkan bagaimana caranya untuk anda trade kaedah intraday ataupun swing. Okey, apabila anda install saja ZK Profit Station ini di dalam folder indikator MT4 anda, apa yang anda perlu buat adalah anda pastikan bahawa anda telah aktifkan ataupun memilih template ZK Profit Station ini. ZK Profit Station sama ada mungkin anda punya V1-1. Anda cuma klik dan anda akan lihat semua indikator ini akan dimasukkan secara automatik di dalam sistem. Indikator ini amat membantu untuk anda melihat ataupun meramalkan sejauh mana price boleh pergi ataupun di mana-mana tempat-tempat reversal. Okey, untuk intraday, apa yang anda perlu buat adalah anda perlu lihat pada time frame H1. Pada time frame H1 anda pertama sekali apabila anda buka saja chart, anda lihat dahulu di mana kedudukan line yang hijau merah ini. Hijau merah ini berada di mana? Sama ada dia berada di atas line color gold ini ataupun di bawah line color gold. Kalau kita tengok contohnya di sini Dow Jones. Dow Jones kita ada color dia berada line yang merah hijau ni, dia berada di bawah line gold ni. Dia berada di bawah line gold ni. Anda dapat lihat sini Okey. Di sini line merah hijau ini berada di bawah line gold. Bererti apabila di bawah line gold, apa yang anda perlu buat adalah anda perlu mencari sell. Ianya berbeza dengan apabila line merah hijau ini berada di atas line gold, anda perlu mencari buy. Sebab apa? Bila line merah hijau ini berada di bawah line yang color gold ini, ianya bererti bererti market dalam keadaan downtrend. Anda dapat lihat daripada atas dia turun ke bawah. Apabila market downtrend, kita akan cari sell sahaja, kita tak cari buy. Untuk buy, ianya adalah high risk. Boleh, tak ada masalah kalau anda cekap, anda yakin, anda boleh, dan asal biru close, anda boleh untuk mencari buy. Tetapi dinasihatkan apabila kita jangan lawan trend. Apabila kita trade di dalam keadaan downtrend ini, kita cari sell sahaja. Anda boleh lihat di sini apabila price ataupun apabila line merah hijau ni sebenarnya mewakili price. Okey, dan dia berada di bawah line yellow ni, line gold ni. Jadinya kita cari sell. Anda boleh tengok contoh di sini. Anda lihat line yang merah ini adalah line stochastic ataupun ZK stock line, di mana saya telah mengubah stokastik itu menjadi satu line. Bagi mereka yang biasa pakai stokastik, anda tahu bahawa stokastik dia ada dua line, tetapi saya ubah sesuai untuk menjadi satu line saja, ianya supaya memudahkan anda untuk melihat dekat mana, dan ianya ketepatan dia saya dah ubah sesuai ketepatan dia jauh lebih tepat berbanding dengan stokastik.
anda boleh bandingkan. Kalau kita masukkan stokastik di sini, so kita masukkan stokastik standardnya di sini, anda boleh lihat perbandingan dia. Apabila yang merah ini berada di atas, stokastik juga berada di atas. Tetapi nampak di sini dia dah naik atas, dia dah naik sampai ke atas. Tapi yang ZK line stock ni dia masih di bawah. Ini menunjukkan yang kita masih belum boleh entry sell. Kalau anda follow stokastik ini, anda entry sell pada line ini, memang senang cakap anda hanya dapat lebih kurang beberapa pip sahaja. So dan price naik semula ke atas. That's why saya ubah suai mengikut apa yang kita mengikut kesesuaian ataupun mengikut analisis yang telah kita buat sebelum ini. Okey. Jadinya sekarang ni kalau misal kata dalam market dalam keadaan macam ni, di mana market berada dalam keadaan bearish, yang kita perlu cari adalah sell. Kita hanya perlu tunggu line merah ini merentasi line yang ada color purple atas ni. Dia naik ke atas dan dia habis naik atas. Maksud saya adalah habis naik ke atas dan dia menunjukkan tanda-tanda reversal, anda boleh entry sell. Sebagai contoh di sini, semalam kita tunggu pada waktu pagi, stokastik ini berada di bawah sini. Kemudian apabila dia membuat kenaikan sehingga ke atas, kita entry sell di atas ini dan akhirnya price turun sebanyak lebih kurang 1026 pips. 1026 pips. Banyak sangat tu tuan-tuan. Memang banyak price terjun daripada atas ni ke bawah. Okey. Apabila price berada di bawah, boleh ke kita cari buy? Apabila line stock ni berada di bawah, boleh ke kita cari buy? Boleh, tetapi high risk. Sebab tu saya nasihatkan tunggu petang ataupun malam nanti sehingga price betul-betul berada di atas line ini dan price akan turun semula ke bawah. Di situ adalah tempat yang untuk kita entry sell yang baik, yang cantik, yang tepat. Okey, anda juga boleh tandakan di bawah ini menggunakan trend line sebagai contoh. Bukan trend line, horizontal line. Sebagai contoh, anda letakkan satu horizontal line di sini. Anda nak letakkan ke barang kalian tempat dia berlaku reversal, kan? Anda letakkan satu trend line dan anda tunggulah nanti apabila dia sampai line ini, anda boleh entry sell. Okey. Kita boleh tengok juga di tempat-tempat lain sebagai contoh Sebagai contoh, kita boleh tengok di Nasdaq. Nasdaq juga sama. Nasdaq juga mempunyai indikator ataupun petunjuk yang sama. Apabila price malam siang berada di bawah, kemudian price membuat kenaikan dan apabila dia sampai ke atas, maksimum sampai ke atas betul, kemudian price membuat penerjunan sebanyak lebih kurang dalam berapa pip? Lebih kurang dalam 720 pip. Tuan-tuan, cuma apa yang perlu saya ingatkan, kadang-kadang anda jangan entry terlalu awal di sinilah. Kadang-kadang anda jangan entry terlalu, kecuali kalau anda entry tu memang anda yakin anda punya account tu boleh tampung, di mana margin anda besar. Anda punya free margin tu masih besar, jadinya anda boleh tampung sehingga berapa pip. Katakanlah di sini sebagai contoh, kita ambil contoh di sini. Maknanya di sini anda entry. Anda boleh mampu menampung 180 pip, itu bolehlah anda entry di line ini. Tetapi kalau akaun anda memang akaun kita akaun kecil, jangan entry di sini. Pastikan dia betul-betul lepas line ni. Nak cantik, dia betul-betul dah dekat dengan dinding ni. Dia dekat dengan dinding, anda boleh tengok. Sebab tu saya kata tadi, ambil satu horizontal line, letakkan di sini, lihat kebarang kalian yang kebiasaan line paras mana dia touch. Contohnya, kita letakkan di situ. Nampak? Di sini dia pernah touch, di sini pernah touch, di sini. Maknanya price ni pernah sampai ke area sini. Kecuali apabila dia dah masuk saja line atas ni, dia dah masuk saja zone di atas ni, anda lihat dia berlaku reversal, di mana dia ada bengkok sikit di sini, anda bolehlah try entry. Tetapi dia still high risk, cuma boleh cuba kecuali dengan keadaan berhati-hatilah. Di mana kalau anda bimbang, anda boleh close
ambil lah beberapa pip dulu. Jangan terlalu banyak, terlalu hold. Tapi kalau misal kata dia dah berada betul-betul dekat atas ni, kalau boleh dah touch dinding pun atas ni, lagi senang untuk anda entry. Bila dia berada di bawah ini, anda lihat balik line merah hijau ni, adakah dia bawah line yellow ni. Kalau dia bawah line yellow ni, maknanya anda cari sell, jangan cari buy. Walaupun dia naik tak apa, biarkan dulu, tunggu dia dekat atas, itu lebih selamat. Kalau anda nak entry, itu terpulang. Dan entry dalam keadaan berhati-hati, anda bolehlah scalping, anda boleh lihat di time frame yang lebih kecil sebenarnya untuk anda lihat sementara dia tunggu yang H1 punya, sementara kita tunggu H1 punya line stock ni naik sampai atas, bolehlah scalping di time frame yang lebih kecil. Itu adalah kaedahnya. Sama juga anda tengok Dow Jones sama, Dow Jones tadi kita dah tengok sama, Nasdaq juga sama, di mana dalam keadaan sell, DX40 sama juga kan. Dianya masih dalam keadaan sell, DX40. Dia sampai atas, anda boleh entry, sell, dan dia pergi sampai 275 pip. Kemudian SP500, SP500 pun sama, anda boleh tengok bagaimana apabila dia sampai di atas ni. Sampai di atas ni, betul-betul dah dekat dengan dinding, anda yakin dia ke barang kalian untuk dia banyak kali touch lah. Itu tempat yang dia akan buat reversal. Anda lihat banyak kali touch. Kalau anda letak satu horizontal line, anda akan nampak 1 kali touch, 2 kali touch, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Maknanya di sini dia akan berlaku reversal. Bila dia sampai sini dia berlaku reversal. Kalau di bawah-bawah ni mungkinlah kadang-kadang dia pergi tak jauh, kadang-kadang kita terlepas bas, tak apa. Kita tunggu saja dia sampai habis ke dinding ini, kita cari. Sebab tu kita trade banyak pair, di mana kita ada Dow Jones, kita ada Nasdaq, kita ada DX40, kita ada SP500, kita ada gold. Dan juga kalau anda tengok gold pun lebih kurang sama konsepnya. Cuma gold hari ini, dah beberapa hari ni, gold sebenarnya dalam keadaan bullish. Kalau anda lihat, line yang merah hijau ni, dia berada di atas line gold. Dia berada di atas line kuning ni, line gold ni. Jadinya, apa yang anda perlu buat adalah anda cari buy. Sebagai contoh, di sini, dia touch line ini, anda cari buy, anda dapat lebih kurang dalam 92 pip. Kemudian, dia touch di line bawah ni, dia turun sampai dekat sampai ke dinding ni pun boleh anda entry. Kalau di sini pun boleh, tapi macam saya cakap, mungkin dia pergi jauh ataupun high risk. Kalau nak entry je, tapi hati-hati. Yang penting, kalau anda dapat daripada bawah sini, memang sedap, di mana dia bagi anda banyak pip sehingga 100 pip lebih. Sama juga apabila sampai di bawah sini, kan anda boleh entry juga di sini, di area sini anda boleh entry. Cuma di sini ada kemungkinan untuk anda berhati-hati dan sikit floating lah. Sikit floating dan mungkin anda dapat dalam 75 pip. Kemudian dia turun lagi, dia touch sini, anda lihat. Dia turun ngam-ngam kat sini. Dia bagi anda sehingga ke 103 pip. Dan kemudian di sini kan, anda lihat dia menghampiri line ini. Kalau anda berani entry, anda entry. Kalau terlepas, tak boleh nak buat apa. Kan? So, dia sampai di 300 pip lebih. Kemudian, anda boleh lihat lagi. Sebenarnya, bila di sini ada line, anda kena tengok juga di sini. Di sini, dia belum habis lagi kenaikan. That's why dia buat penurunan dulu sedikit. Dan akhirnya, dia naik tinggi. Anda lihat di sini, dia dah habis dah nak cecah dinding. Tapi kenaikan dia masih belum dinding atas. That's why dia turun dulu. Dia cari momentum. Dan kemudian dia naik. Dan semalam di sini kan, dia cari, dia turun bawah sini. Dia cari, dia bagi anda entry. Sehingga lebih kurang anda boleh dapat dalam 100 pip lebih. Untuk gold, still masih lagi dalam keadaan uptrend. So, anda masih boleh cari buy apabila price turun ke bawah. Macam ini, tadi pagi, bila volume tak kuat ataupun market dalam keadaan slow, kenaikan dia tak banyak. Tak banyak pun, dia bagi anda lebih kurang dalam 60 pip. Pagi-pagi, tengah hari, dia bagi anda 60 pip dah. Dan kemungkinan nanti, dia akan turun dulu sampai ke bawah sini. Dan anda boleh standby untuk cari buy. Dia turun dan akhirnya anda boleh
cari buy dan kita jangkakan dia akan membuat kenaikan yang seterusnya. Macam saya pesan tadi, anda boleh tarik horizontal line dan anda boleh tunggu di line-line bawah ini lebih selamat. Di mana banyak kali touch, disitulah tempat anda entry, itu lebih selamat berbanding dengan anda entry di atas ini. Boleh entry di atas tetapi dalam keadaan berhati-hati, di mana ianya perlukan kecakapan. Dan anda perlu sabar untuk trade kaedah ini, anda perlu sabar di mana anda perlu banyak menunggu. Dan jadinya, ingat pesan saya, anda perlu lihat keadaan market dalam keadaan trend, apa trend yang sedang buat, bullish ataupun bearish. Yang penting lihat pada line yang kita nyatakan tadi, lihat pada line merah hijau ni dan juga line yang gold ini. Yang line biru muda ni, ini adalah line ini adalah penunjuk bahawa berlakunya perubahan-perubahan trend kecil ataupun trend yang tak jauh lah, perubahan trend yang tak jauh, okey, ataupun kita panggil sebagai minor trend, okey. So yang penting anda fokus pada line hijau merah ini untuk anda cari entry yang tepat. Itu adalah kaedahnya yang baik, kaedah yang terbaik untuk anda cari entry. Dan mindset anda seperti biasa, kalau market berada dalam keadaan downtrend, kita cari sell. Market berada dalam keadaan uptrend, kita cari buy. Itu lebih selamat. Dan anda ada banyak pair yang anda lain boleh trade. Dan ZK Profit Session ini, untuk pengetahuan anda, ianya bersesuaian untuk semua pair, kecuali senang cakap, utamakan major pair lah. Pair yang major biasanya ianya ketepatan itu lebih tepat. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa dalam video yang berikutnya. Saya akan ajarkan teknik untuk scalping. Assalamualaikum.